اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya karim. Amin. Amma ba'd. Yang berusaha Puan Guru Besar Puan Nur Anisah binti Muksin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kepong-Frim. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Hamizul bin Abdul Hamid selaku penceramah jemputan kita pada pagi ini. Yang dihormati barisan penolong-penolong kanan SK Kepong-Frim. Yang dihormati Yang di-Pertua PIBG SK Kepong-Frim serta ahli-ahli jawatan kuasa PIBG. Sahabat-sahabat seperjuangan, para guru, staf-staf sokongan, tuan-tuan, puan-puan, para ibu bapa, serta murid-murid SK Kepong-Frim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, bersua kita pada pagi ini dalam program sambutan Nuzul Al-Quran yang kita sekali lagi mengadakan dalam Maya, dalam perjumpaan Google Meet ini. Mudah-mudahan perjumpaan dan program bual bicara kita pada pagi ini mendapat tolongan, naungan, inayah Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat manfaat untuk kita semua insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Encik Hairul Nizam untuk membacakan doa. Dipersilakan. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم sinari hati kami dengan membaca Al-Quran, hiasi akhlak kami dengan kemuliaan Al-Quran, baguskanlah amalan kami dengan berzikir serta bertadarus Al-Quran. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkanlah kami dari api neraka kerana kemuliaan Al-Quran. Masukkanlah kami ke dalam syurgamu ya Allah dengan syafaat Al-Quran. Ya Allah ya Zal Jalali wal Ikram, kami memohon kepadamu, muliakanlah kami, bahagiakanlah keluarga kami, kuatkan iman kami, berkati rezeki kami, beri kenikmatan dalam beribadah, hiasilah hati kami dengan kesabaran dan kasih sayang. Ya Allah ya Rabbil Izzati, jadikanlah kami termasuk orang yang engkau rahmati dalam 10 hari pertama Ramadan, yang engkau ampuni dosa-dosanya dalam 10 hari yang kemudian, yang engkau bebaskan dari api neraka dalam 10 hari sisanya, dan engkau berikanlah kesempatan untuk kami bermunajat kepadamu di malam Lailatul Qadar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Hairul Nizam di atas bacaan doa tadi, walaupun ada sedikit gangguan audio di sana. Kita teruskan majlis ini tanpa melengahkan masa. Untuk itu seterusnya Ustaz, kita mulakan bual bicara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita berbicara berkenaan dengan Al-Quran insya-Allah Ustaz. Dan tajuk yang kita pilih, Al-Quran membina generasi bertakwa.
Al-Quran membina generasi bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bulan Ramadan ini yang padanya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada semua manusia dan juga sebagai penjelasan kepada keterangan-keterangan petunjuk itu, dan Al-Quran berfungsi sebagai pembeza di antara hak dan batil. Jadi berdasarkan kepada ayat ini, maka dengan semangat bulan Ramadan ini kita menyambut nuzul Al-Quran dan berbicara berkenaan dengan Al-Quran pada pagi ini, insya-Allah. Jadi itu Ustaz, sebagai mukadimahnya, saya mempersilakan Ustaz untuk memulakan bual bicara ini. Mungkin Ustaz boleh utarakan berkenaan dengan nuzul Al-Quran dan juga berkenaan dengan kepentingan Al-Quran untuk membina generasi yang bertakwa. Dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul aliyyul azim. Terima kasih kepada Ustaz Najman selaku Tuan Pengurusi Pengacara Majlis, Puan Guru Besar, para penolong kanan, guru-guru dan seluruh warga Sekolah Kebangsaan Kepong Frim yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar pada pagi ni tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kehidupan, iaitu dapat memulakan pagi ini dengan membaca Al-Quran. Kalau kata kita ini hamba Allah, maka Al-Quran mesti kita baca pada setiap hari. Sebab tu dalam doa orang mengkhatam Al-Quran, cuba tengok apa kita baca doa. Lepas kita baca Quran, kita baca doa, ya. Allahumma rahamna bil Quran warzuqna tilawatahu ana al-laili. Ya. Kurniakan kami, rezekikan kami wahai Allah membacanya pada waktu siang dan malam. Jadi orang yang dapat baca Al-Quran ini, maka dia sebenarnya dapat rezeki, Ustaz. Orang yang tak dapat baca Al-Quran maknanya dia tak ada rezeki. Bila tak ada rezeki maknanya rugilah kehidupan dia. Kita selalu kaitkan rezeki bila ada duit. Ada orang bagi kita makanan berbuka puasa. Aina mendapat rezeki kita. Sebenarnya rezeki bukan sekadar diukur dengan material, tetapi dapat baca Quran itu satu rezeki. Baik tuan-tuan dan puan-puan sedang jamaah yang dirahmati Allah, jamaah yang dalam virtual session inilah, ya. Bulan Ramadan ini ada 3 perkara utama yang patut kita lakukan.
Yang pertama ialah kita mengisi siangnya dengan berpuasa. Man shoma Ramadan. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Siang kita puasa. Malam man qama Ramadan, kita menghidupkan malam Ramadan dengan pelbagai aktiviti ibadah yang special, yang susah kita nak buat di luar dari bulan Ramadan. Kita dirikan tarawih sampai 20 rakaat, 8 rakaat, ya. Ada buat sampai 36 rakaat, 40 dan sebagainya. Dan kita sambung lagi dengan tadarus. Kita bangkit tahajud, kita sahur, kita witir, ya, dan kita sambung dengan solat subuh. Maknanya malam kita hidupkan. Dan ada satu lagi aktiviti yang sangat disunahkan sebenarnya dalam bulan Ramadan ini, iaitu membaca Al-Quran. Tadi Ustaz Najman sudah pun membaca ayat yang dipetik dari suratul Baqarah 185. Ayat tu dia berangkai. 183 Allah cerita kewajipan puasa. 184 Allah cerita tentang siapa yang dibenarkan untuk tidak berpuasa tapi kena bayar fidyah. Dan ayat 185 Allah cerita tentang Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Tuan-tuan, kalau kita kata, nak buat apa dengan Al-Quran pada bulan Ramadan ini, ada beberapa perkara. Bagi mereka yang sudah pun mahir membaca Al-Quran dan memang menjadi kelaziman kita di luar dari bulan Ramadan pun kita baca. Bagus, berbenar, ya. Maka dalam bulan Ramadan ini, kita baca lebih lagi. Kalau dulu sebelum dalam bulan Ramadan kita ambil waktu pagi saja contohnya kita baca Al-Quran. Kerana kita dah lancar membaca Al-Quran. Kita ada grup tadarus kita yang memang dah apa nama kita panggil, dah jadi macam grup teman sejati lah di surau di masjid kita tu. Maka dalam bulan Ramadan ini sabit pada hadis Nabi yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Bagaimana Nabi dalam bulan Ramadan ini akan melipat gandakan lagi segala kebaikan yang baginda lakukan. Maka kalau di luar Ramadan kita baca pagi Al-Quran dengan grup tadarus kita, Ramadan buatlah lebih daripada sekali. Malam sekali lepas tarawih. Lepas subuh lagi sekali. Lepas zuhur sekarang ada masa kita baca lagi. Lepas asar ada lagi masa baca lagi. Biar berganda. Itu bagi orang yang sudah mahir membaca Al-Quran. Maknanya dia lajulah bacanya, ya. Baca laju maknanya sudah menguasai hukum hakamnya, ya. Fasahahnya pun dah jelas, kita dengar dia sangkut-sangkut apa kucing tersangkut tulang. Maknanya laju. Dan bagi orang yang baru nak menjinak-jinak dengan Al-Quran, dia bukan tak pandai, cuma kurang pandai, ya. Pendek kata, kalau dia baca Al-Quran dalam grup tadarus tu, maka sampai turn dia saja, kira tu imam urut dada lah Ustaz. Ya? Urut dada lah. Pasal apa? Dia nak tunggu dia baca ni. Ya? Itu pengalaman. Dan ni cerita pengalaman sebenar, bukan cerita orang lain. Ya? Dulu dalam tadarus saya, adalah satu abang ni. Usianya masa tu rasanya 50-an. Masa tu saya muda lagi Ustaz. Anak muda berbenar. Masa tu baru dalam 20-an. Anak pun baru, kalau tak salah, 2 orang. Ya. Jadi, abang ni mula-mula dia duduk di pinggir kumpulan tadarus tu. Duduk, nengok kita baca. Saya kata, baca lah bang. Tak apa, dia kata. Dengar dulu, dia kata. Lama tu dia beranikan diri. Ya. Tak lama kemudian, beberapa hari kemudian, abang yang umur 50, lebih kurang 50 ni, dia memberanikan diri untuk membaca Al-Quran itu. Saya sukalah sebab dapat tambah lagi seorang ahli tadarus. Ya. Pasal bukan senang nak narik orang baca Quran ni Ustaz. Pengalaman kita war-warkan dekat surau. Kadang nak dapat seorang ahli baru tu payah. Ya. Jadi bila dia beranikan diri membaca, saya rasa seronok benar ni. Tetapi bila dia start baca, ngurut dada. Ya, pasal pengurut dada, nak melangkah dari satu huruf ke satu huruf tu, Allahu Rabbi. Pernah sekali tu saya dengar satu anak murid saya baca, umur pun dah 50-an, nak pencin. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alamun. Saya kata abang baca surah mana bang? Alamun ni tak pernah dengar saya dalam Al-Quran ada alamun ni. Dia kata ni ustaz ni ada alamun. Saya baca Allahu Rabbi. Bukan alamun bang. Habis tu apa? Alif, Lam, Mim. Oh, kopi itu kau baca ni. Allahu Rabbana. Memang Tok Imam urut dada lah. Bila turn dia je. Kalau hari tu sebelum-sebelum ni kita punya tadarus tu boleh habis pukul 11 malam ustaz. Adanya seorang kopi tu. Maka dia akan drag jadi 11.30 baru habis kan. Ya? Sampai penuh saya kata, abang baca separuh muka sudah lah. Pasal apa? Tak sabar nunggunya. Jadi orang yang baru nak mula ni, saya nasihatkan, cari guru yang special. Mulakan daripada Al-Quran apa ni, Ramadan ini sebagai permulaan untuk kita baca Al-Quran. Ya? Jangan bimbang. Ya? Dalam satu hadis, Nabi sebut, Alladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta. Apa maksudnya? Orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan wayatata'li, maknanya terbata-bata ustaz. Ya, dia macam orang yang tak pandai lah naik bersikal jatuh-jatuh. Ya, terbata-bata. Terbetak-betak. Ya? Ya? Wayatata'ta. Wayatata'ta maknanya terbata-bata. Ya? Dan penuh Orang Kelantan kata kokak-kokak. Kokak-kokak. Macam kucing lekat tulang. Itu betul ustaz. Ya, terbata-bata baca. Memang saya Allah sampai kadang saya usik kalau letak kucing sebelah abang dengar, maka alamat jantunglah kucing itu ya. Sebab apa? Dengar bacanya terbata-bata tu nak nghabiskan satu ayat pun jenuh. Maka dia sabar, dia baca jugalah keadaan dia belajar ya. Penuh kepayahan dia baca juga, maka kata Nabi falahu ajrani, maka bagi orang itu 2 pahala. Pahala yang pertama, pahala dia belajar Al-Quran walaupun payah. Yang kedua, pahala dia baca Al-Quran walaupun keadaan dia terbata-bata tadi tu. Tetapi dengan syarat mesti ada guru. Ya. Sebab itu bila kita kaitkan Al-Quran dengan bulan Ramadan, ada banyak hadis yang saya boleh sebutkan. Antaranya hadis muttafaqun alaih, sambungan daripada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tadi, bagaimana Nabi SAW pada bulan Ramadan ini Jibril alaihi salam akan turun untuk bertemu dengan Nabi. Apa yang Jibril buat ialah bertadarus dengan Nabi SAW. Hadis yang lain, hadis daripada Imam Bukhari, bagaimana disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebut bahawa Jibril dalam bulan Ramadan akan turun bertadarus dengan Nabi dan mengkhatamkan Al-Quran bersama dengan Nabi setahun sekali. Dan pada tahun kematian Nabi, Nabi mengkhatamkan 2 kali bersama dengan Jibril alaihissalam. Maknanya apa tuan-tuan? Jibril turun bertadarus dengan Nabi. Apakah makna tadarus? Daripada perkataan darussa. Ya? Maknanya belajar. Apabila kita baca Quran seorang-seorang, itu tak sebut tadarus. Kalau kita baca Quran dalam bilik seorang-seorang, kita tak tahu betul salah, kadang kita main langgar saja. Nun mati bertemu Hamzah, kita baca dengung. Mim mati bertemu dengan ba, kita baca izhar. Tak ada siapa menegur kita baca, maka disebutkan itu sebagai syok sendirilah ustaz. Ya, sebab tu kalau nak tadarus, dia mesti ada orang yang mahir dalam ilmu Al-Quran, sekurang-kurangnya tentang tajwid. Supaya bila kita baca salah sahaja, maka akan ditegur oleh orang yang mahir tersebut. Sebab tu kena berlapang dada. Orang yang baca Al-Quran dalam kumpulan tadarus, dia kena berlapang dada. Kita kena tegur, kita terimalah. Saya pun kena tegur ustaz. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Patut baca dengan satu alif 2 harakat, kita tak baca dengan satu alif 2 harakat, kita baca laju saja. Maka kita ditegur, maka itulah namanya tadarus, saling belajar. Nabi SAW pun saling belajar dengan Jibril alaihissalam. Apa kita ni pandai lagi daripada Nabi? Maka orang yang tidak mahu bertadarus dalam bulan Al-Quran, dalam bulan Ramadan, dia hanya membaca bersama dengan grup-grup dia. Ada orang khabar ustaz,
Teman tadarus di rumah. Dengan siapa? Bini teman. Bini Mika ustazah? Tak. Atau Mika ustaz? Tak juga. Antara Mika siapa yang menguasai hukum-hukum tajwid? Siapa? Tak ada lambat pandai benar ustaz. Cuma bolehlah sikit-sikit. Maka jemaah di masjid dan surau masuk malam ke-15 ustaz, baru masuk juzuk ke-16 tu ke normal lah tu. Kita lajukan 1 juzuk, 2 juzuk ke depan daripada malam tu ke normal. Dia dah nak masuk juzuk 25 ustaz. Laju berbenar bacanya. Mereka terror ni. Lebih kalah tu imam baca. Biasalah ustaz, baca di rumah laju dengan bini, tadarus dengan bini. Rupa-rupanya bukan tadarus. Dia terus saja ustaz. Salah dilanggarnya. Bini pun lebih kurang macam dia juga. Maka itu satu kerugian. Ya. Sebab itu bulan Ramadan ni jadikan sebagai the starting point untuk kita buat muhasabah kualiti penguasaan kita terhadap Al-Quran. Baik anak-anak, baik ibu bapa, tidak kira siapa kita. Ada orang yang nak pencen pun, dia baru sedar dia tak pandai baca Quran, dia cari dengan ustaz yang pandai, dia duduk. Bagi saya itu lebih mulia daripada kita menyembunyikan ketidaktahuan kita dan kita rasa menyesal. Sebab apa? Al-Quran itu Iqra', bacaan, daripada kalimah baca. Maknanya Al-Quran itu bacaan. Baca, ya. Iqra', bacalah. Maka Al-Quran itu perlu menjadi bacaan tetap kita. Seperti mana kita membaca buku. Kalau pelajar sekolah tak baca buku, apa keheh? Seperti mana kita mesti membaca mesej-mesej yang datangnya dalam WhatsApp kumpulan kita tu. Itu kadang lebih utama daripada kita baca Al-Quran. Maka rugi. Baik. Apabila nak dikaitkan Al-Quran itu tadi dengan bulan Ramadan dan juga ketakwaan, maka ada benda yang perlu kita telusuri. Pandangan-pandangan orang-orang hebat, para ulama, hukama, ya. Hukama makna orang cerdik pandai, orang bijaksana. Siapa? Saya ingin memetik pandangan Sayyid Abul Ala Al-Maududi. Mungkin Ustaz Najman pernah dengar nama ini. Seorang ulama hebat di belah Asia belah India sana, Pakistan sana. Sayyid Abul Ala Al-Maududi, dia ada menyebutkan tentang bagaimanakah cara untuk kita menyikapi Al-Quran itu. Siapa nak catat-catatlah, ya, tapi kita rakam ni, ya. Bagaimanakah cara untuk kita menyikapi Al-Quran itu? Yang pertama, kata Sayyid Abul Ala Al-Maududi, hendaklah orang itu membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran ni tuan-tuan, saya suka menyarankan, ya, sampai ke peringkat kita rasa kita tak boleh hidup kalau tak baca Quran hari itu. Itu maknanya kita dah jadi sahabat Al-Quran. Ya, boleh tak kita baca Al-Quran tu sampai kita rasa macam seolah-olah kita berkomunikasi dengan Al-Quran. Kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kita rasa ada pertautan batin kita dengan Al-Quran itu. Seperti mana kita berinteraksi dengan sahabat baik kita di dunia ini. Macam mana kita berhubungan dengan sahabat baik kita, dengan isteri kita, dengan suami kita, dengan mak ayah kita di kampung. Kita telefon, mak ni COVID-19 tak boleh balik kampung raya. Mak kata, Allah, mak rindu kamu. Maka bagaimana kita nak timbulkan rasa rindu tu? Kalau tak baca Al-Quran sehari pun rasa Allah. Orang Perak kata libang libu, Ustaz. Duduk tak kena, nyandor tak kena, baring tak kena. Nak makan tak boleh bulan puasa. Rupa-rupa ada tak kena tu pasal tak baca Quran lagi. Sebab dalam satu hadis yang sahih, Nabi sebut kepada kita, Iqra'ul Quran. Bacalah kamu akan Al-Quran. Sayati yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat nanti, syafi'an li ashabih, Al-Quran itu akan datang kepada kita untuk memberi syafaat kepada ahlinya. Bagaimana kita nak jadi ahli Al-Quran kalau Al-Quran tidak ada di dada kita, di hati kita? Baca tak baca, relax aja. Macam seolah-olah macam tak kisahlah. Beli Al-Quran, kemain.
ya, dekat rumahnya bersusun Al-Quran. Al-Quran Yayasan Restu, Al-Quran Cordoba, Al-Quran Indonesia, Al-Quran apa namanya, macam-macam jenis lah. Tapi semuanya duduk di para ni, mana orang dulu sebut para ni, rak lah, ya. Paling atas. Bila kita pergi rumah dia, tinggi benar yuk, kita letak Al-Quran. Mestilah Ustaz, Al-Quran tu mesti ditinggikan. Tinggi tu tak apa, tapi kita kata, cuba ambil satu teman nak tengok. Dia pun ambil tarik tu Ustaz daripada rak buku tu, melekat kulit ke kulit. Antara Quran-Quran tu melekat. Rupanya dia tak letak tu tempat tinggi, memang tak ambil dah. Lepas tu bila ambil, tengok plastik tak buka lagi Ustaz. Allahu Rabbi. Kita pun tanya, kamu sayang ke tak sayang Quran ni? Sayang. Kalau kamu sayang buat macam mana? Kena cium Ustaz. Dia pun cium Al-Quran. Debu pun ada kat Quran tu. Sedut debu asma terus Ustaz. Allah. Itu bukan caranya sayang Al-Quran. Sayang Al-Quran mesti dibaca dan dipahami. Maka Sayyid Abul Ala Al-Maududi sebut, baca Al-Quran. Ya. Tadi saya dah ulas dah, mesti baca dengan mempelajari Al-Quran. Bukan baca ikut cara kita. Sebab orang yang baca Quran kalau tak betul, makna pun lari kadang. Bila lari mana, dia bahasa Arab ni, Ustaz Najman lebih arif lah. Sikit lari pun dah lari makna. Contoh, saya bagi contoh mudah ya, perkataan tazkirah dengan tazkarah. Ejaan sama Ustaz, tazkirah, tazkarah. Tazkirah ialah, kalau tazkirah ialah peringatan. Tazkarah, tiket. Tiket kita nak balik kampung, dah beli dah tazkarah. Dah beli dah tiket. Kan? Tiket nak balik kampung ni. Imam dengan amam. Imam lah. Imam solat. Ya. Amam depan. Hamam curah masa depan. Tandas. Ya. Atau bilik air. Kan lari sikit-sikit tu. Jadi kalau kita baca Quran ni, kita main tembok saja, main baca ikut suka. Tak apa Ustaz. Allah tu maha pengampun. Yelah Allah tak tu maha pengampun. Tetapi dengan syarat mesti berguru. Mesti ada orang yang boleh membetulkan kesalahan kita, baru diampunkan Allah. Kalau dalam proses pembelajaran tu kita tersalah, maka perkara pertama, ya, belajar Al-Quran dulu sebelum kita membaca Al-Quran. Ya. Baik, perkara kedua yang Sayyid Abul Ala Al-Maududi sebut, ya, setelah, okey, saya nak sebut sikit bagaimana para ulama dulu baca Quran. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala Ustaz, disebutkan bagaimana Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i, imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dikhabarkan membaca Al-Quran pada hari-hari kebiasaannya ialah dikhatamkan sehari sekali Ustaz. Allahu Rabbi. Saya tak dapat nak bayang apa mana Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran sehari sekali. Bagaimana cara dia baca? Wallahu a'lam. Dan dalam bulan Ramadan, Imam Syafi'i akan mengkhatamkan Al-Quran 2 kali sehari Ustaz. Allahu Rabbi. Subhanallah. Bagaimana ni baca Quran sampai boleh khatam 2 kali sehari? Kita bukan kata 2 hari sekali. Nak baca sebulan ni 30 hari ni nak khatam ni. Kalau orang lain saya tak tahulah, saya lah. Dengan grup saya baca pagi, baca kadang pas Zuhur, baca main tarawih, baca lagi. Tak ada nak khatam 2 kali sebulan, tak ada. Kita boleh khatam sekali tu dah Power Ranger dah tu Ustaz. Jadi, tapi jangan bimbang tuan-tuan. Sebab waktu kita ni walaupun Allah Ta'ala bagi equal, sama kepada semua orang 24 jam, tetapi barakah waktu tak sama antara satu dengan orang lain. Barakah waktu saya tak sama dengan barakah waktu Ustaz Najman. Barakah waktu Ustaz Najman tak sama dengan barakah waktu guru besar. Tu. Dia tengok pada orang tu. Sebab tu kita pelik macam kenapa Dr. Yusuf Al-Qaradawi boleh karang kitab macam-macam? Kan? Sama je 24 jam waktu dia dengan waktu kita. Tapi kita ada berapa kitab kita karang Ustaz?
Banding Dr. Yusof Qaradawi, berpuluh-puluh kitab dia karang. Saya dapat tahu sekarang ni, walaupun beliau diuji dengan COVID-19, tetapi beliau sedang berusaha menyiapkan kitab tafsir beliau sendiri Ustaz sekarang ni. Sebab tu dia fokus kepada penulisan dan tak keluar kitab-kitab lain. Dia nak fokus kepada penulisan tafsir Qaradawi. Maknanya barakah ilmu, barakah waktu pada beliau tak sama dengan barakah waktu pada kita, dan begitu juga barakah waktu tak sama dengan apa yang diperolehi oleh Imam Asy-Syafi'i. Boleh jadi sejam kita, hanya sejam kita lah, tapi sejam beliau mungkin menyamai 20 jam, kita tak tahu. Dari sudut manfaat waktu itu. Dan benda ni boleh diperolehi kalau kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tapi kita ambil Imam Syafi'i boleh khatam sehari 2 kali. Saya teringat sahabat Nabi, saya lupa, kalau tak salah Huzaifah Al-Yaman. Satu hadis, Huzaifah Al-Yaman ni memang sahabat yang rapat dengan Nabi dan digelar sebagai penyimpan rahasia Nabi. Antara rahsia yang Nabi bagi kepada Huzaifah ni ialah beliau beliau mengetahui siapakah orang munafik dalam kalangan sahabat Nabi. Ya. Huzaifah Al-Yaman ni pernah mengikut Nabi untuk solat qiyam, solat malam. Solat tahajud, solat witir. Tuan-tuan, solat malam ataupun kita sebut qiyamul lail itu secara sunnahnya dilakukan secara bersendirian. Cuma dekat negara kita ni, terutama di sekolah lah, untuk menggalakkan pelajar supaya rasa seronok nak qiyam, maka dibuat secara berjamaah saya. Tapi dari segi pengamalannya, Nabi buat seorang-seorang. Pasal itulah masanya kita nak baca ayat panjang-panjang. Maka Huzaifah Al-Yaman pernah ikut sahabat solat Nabi pada waktu malam. Nabi buat tak banyak, dalam 11 rakaat saja. Memang hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi akan solat malam 8 rakaat tahajud ditutup dengan 3 rakaat witir. Ya. Maka malam tu Huzaifah ikut dan dia kata, aku mengikut Nabi solat malam dan pada rakaat yang pertama Nabi membaca, lepas suratul Fatihah, Nabi membaca suratul Baqarah. Suratul Baqarah. Berapa ayat ni kan? Allah. 286. Selepas aku mendengar Nabi membaca 100 ayat, aku menjangkakan Nabi akan rukuk. Ternyata Nabi tak rukuk. Nabi sambung lagi. Kita jangan kata 100 ayat. Imam baca surah Sejadah yang dalam 30 ayat tu dah ketar lutut, gigit rasa nak tumbang dah Ustaz. Saya malam belia tu pergi dengan anak saya solat tarawih di Masjid Jalan Duta. Imam Arab dia baca kunut panjang. Mula-mula tangan tinggi lah, lepas tu rendah sikit. Itu kunut tu ya. Berdiri tegak tu, bukan rukuk tu ya. Bayangkan ini. Kemudian kata Huzaifah, Nabi rukuk. Nabi rukuk dan kadar lama Nabi rukuk itu sama seperti Nabi berdiri tadi. Masya Allah. Bayangkan, sebab memang dalam solat ada rukun yang boleh dipanjangkan. Rukuk boleh dipanjangkan, sujud boleh dipanjangkan. Sebab tu kita dianjurkan berdoa ketika sujud. Sebab boleh dipanjangkan lamanya tu. Tapi kalau kita sembahyang seorang-seorang lah Ustaz Najman. Jangan kita jadi imam dekat surau Isyak baca surah Al-Baqarah 100 ayat. Meninggal lah makmum kita. Ya? Bagi salam, Assalamualaikum. Tinggal seorang lah kita. Tok Bilal pun dah mufarakah dah. Maka dikhabarkan malam itu, kata sahabat ni, Nabi telah membaca, kalau tak salah, 1/3 Al-Quran di dalam solat malam baginda. 1/3 Al-Quran. Allah. Kita kalau boleh baca ayat lazim pun dah power dah tu. Ya? Maka sebab tu kita tak pelik sahabat-sahabat Nabi, Imam Asy-Syafi'i dan sebagainya, apabila mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai makanan rohani mereka, maka itulah yang membentuk akhlak mereka. Baik, yang kedua, Sayyid Abul Ala Al-Maududi menyebutkan, hendaklah kamu mentadabur. Yang pertama tadi belajar Al-Quran, yang kedua membaca. Sebutkan saya kalau saya salah ya. Yang pertama belajar dulu, yang kedua membaca,
Yang ketiga, hendaklah kamu mentadabbur isi Al-Quran. Mentadabbur isi Al-Quran. Apa maksudnya? Fahami apa yang kita baca. Fahami apa yang kita baca. Sebab Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bahasa Arab. Dan kita ni kebetulan Ustaz, lahir-lahir hidung kembang, ya. Hidung kemek, kulit gelap, ya. Apa lagi? Makan tape, makan tempe, orang Kelantan makan budu, ya. Jadi kita bukan orang Arab. Orang Perak makan tempoyak, orang Arab mana makan tempoyak, lima makan tempoyak, aimo curah masa depan. Maka oleh kerana itu, untuk mentadabbur isi Al-Quran, kita perlu baca maknanya dan bergurulah. Contohnya bila kita baca Al-Quran, surah Yasin. Kita baca hampir surah Yasin ni kalau dekat tanah air kita ni, Allah, orang Perak kata lunyai lah. Kalau buku Yasin tu lunyai lah, daripada sekolah rendah sampai ke universiti, tak tinggal lah Yasin. Ya. Sekarang ni dah bagus lah, dah banyak kesedaran untuk baca surah lain juga. Tapi yang duk baca surah Yasin daripada kecil sampai ke tua tu, kadang-kala dia pun tak tahu apa makna Yasin. Kita tanya ke orang-orang yang rajin baca, pakcik, Tok Haji, Tok Im, apa namanya, boleh khabar ke saya dah pakcik. Yasin ni cerita apa sebenarnya? Itulah kita nak tadabbur tu. Ya. Apa cerita Yasin sebenarnya? Dia pun jawab, Yasin cerita apa katanya? Al-Quran kan? Yang sebenarnya tuan-tuan sedar ke tidak? Kajian dibuat oleh sebahagian ahli akademik. Di dalam Al-Quran ini 60% lebih adalah kisah-kisah. Sebab itu Al-Quran adalah cerita. Sampai ada nama Suratul Qasas, surah cerita. Cerita tentang Nabi, cerita tentang orang-orang yang menentang Allah dan Rasul, cerita tentang syurga, cerita tentang neraka, cerita tentang kisah-kisah umat terdahulu. Cerita nama surah pun kadang surah semut, surah apa namanya lembu. Nama surah tu tuan-tuan bayangkan, nama surah tu An-Namlu. Surah semut kadang. Jadi Al-Fil, surah gajah. Kan? Jadi nama-nama surah tu pun kalau ikut macam buku cerita punya nama. Jadi Al-Quran ini memang cerita. 60% lebih isi Al-Quran adalah cerita. Tetapi jangan kita gambarkan seperti buku-buku cerita. Tidak. Kerana Al-Quran itu juga adalah perlembagaan. Di dalam cerita ada benda yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita sebagai pengajaran dan undang-undang. Sebab tu kalau kita belajar adanya asbabun nuzul, Al-Quran itu turun kerana ada sebab-sebab penurunannya. Itulah cerita. Ya. Jadi orang yang baca Yasin, kalau dia tak tahu cerita, dia ingat baca sajalah. Sedangkan dalam Yasin, surah Yasin itu ada cerita. Cerita tentang bagaimana Nabi dan pembantu-pembantunya telah membawa dakwah Islam kepada sebuah penduduk negeri yang bernama Antiokhiyah ataupun disebut Antiokhiyah. Dan mereka ni akhirnya Nabi dan apa namanya dua orang pembantunya, ya. Pembantu Nabi ni akhirnya telah ditangkap dan dibunuh oleh penduduk negeri itu kerana mereka menyampaikan dakwah Islam. Dan bagaimanakah cara mereka dibunuh? Dengan cara dipijak beramai-ramai sehingga mati. Itu isi Yasin, bukannya makan bihun goreng lepas itu. Jadi kalau kita tahu, dan apa makna Yasin tu? Yasin. Apa makna Yasin? Memanglah kalau kita baca Quran disebut huruf muqata'ah. Huruf yang putih-putih. Ya? Macam alif lam mim tu huruf muqata'ah. Huruf yang putih-putih. Satu-satu. Dia tak boleh sambung. Alamun tak boleh. Dia kena baca alif lam mim. Dia huruf satu-satu. Sama Yasin, Nun, ya, alif lam, ra, semua tu. Satu-satu kena baca. Tetapi ada ulama mentafsirkan Yasin itu antaranya merujuk kepada Nabi kita. Sebab salah satu Nabi, nama Nabi Muhammad ialah Yasin. Ala Yasin Habibillah. Itu kan nasyid tu. Dan ada juga ulama mentafsirkan Yasin itu sebagai Ya Insan.
wahai manusia. Jadi, kalau kita tak tadabbur, kita baca sampai sudah, kita tak tahu apa konten Al-Quran yang sebenarnya. Kadang best tu dia kata, kamu kalau nak orang suka, baca ayat ni. Dia petik dari surah Yusuf contohnya. Apa dia? Wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Dia ajar ayat-ayat pengasih dan sebagainya. Bukan tak boleh tuan-tuan. Cuma kita kena faham dulu kehendak Al-Quran tu. Apa cerita sebenar. Ya, kita tadabbur. Baru kita tahu Al-Quran ni hutang sini cerita tentang orang yang melawan Allah begini jadinya. Orang yang ikut perintah Allah begini jadinya. Ya. Syaitan itu yang silap beramal jadi isim, Ustaz. Betul Ustaz. Salah beramal, saya bukan nipu. Saya pernah jumpa beberapa kes orang jadi isim kerana baca Quran tak betul Ustaz. Dia dengar ceramah, Ustaz tu kata barang siapa nak doanya dikabulkan, contohlah ya. Bacalah Yasin 40 kali, contoh. Baca Yasin 40 kali, doa insya-Allah makbul. Dia pulun baca 40 kali. Lepas 40 kali, bukan doa dikabulkan. Dia yang jadi isim. Tahu isim ya? Gila isim lah. Pernah satu kali tu saya ke sebuah masjid tu, tak sebutlah masjid mana. Kan nanti aib pada masjid tu. Jadi ada program Qiyamul Lail. Tiba-tiba ada seorang laki-laki hampir berbogel Ustaz. Rupanya laki-laki tu gila isim. Ini puncanya apa ni? Salah satu gila isim ni. Orang tua-tua kata gila isim. Sebenarnya gila lah. Kerana apa? Puncanya baca Quran tak betul. Guru anak dulu, pernah seorang ibu datang, dia kata, Ustaz tolong ruqyah anak saya lah, mandikan anak saya, tolong bagi air penawar lah anak saya. Pasal apa? Gila. Dia jadi gila ya. Ustaz tanya, guru saya lah tanya, kenapa jadi macam tu puan? Kata. Tak tahulah Ustaz, dulu okey je tapi sejak baca Yasin jadi gila. Terkejut guru saya. Takkan baca Quran jadi gila? Tak munasabah ini. Tak masuk di akal. Maka dia kata, boleh tak saya sebelum saya nak mandikan anak puan ni, saya nak jumpa dengan dia dulu. Maka dibawalah anak perempuan tadi ni datang kepada guru saya. Nak dengar. Dia kata, okey sekarang ni kamu baca Al-Quran, baca Yasin yang kamu baca tu, saya nak dengar. Masya Allah. Geleng kepala guru saya Ustaz. Guru anak geleng kepala, dengarnya baca. Pasal tak betul. Panjang pendek tak betul, makna pun lari. Kata guru saya, kalau begitulah caranya puan, sebelum saya nak mandikan, cari seorang ustaz, minta anak puan ni belajar dulu dengan guru tu biar bacanya betul. Alhamdulillah, tak payah pun nak mandi, tak payah pun nak minum air penawar. Lepas dia berguru dengan ustaz tu, sihat daripada gilanya. Pasal apa? Al-Quran itu memang syifa wa rahmah. Ya? Penawar dan rahmat. Jadi mustahil orang baca Quran jadi gila. Sebab tu Ustaz Najiman sebut tadi, orang yang baca jadi gila isim ni pasti kerana tak betul yang bacanya. Maka Al-Quran yang dibaca tu melaknat dia balik Ustaz. Betul. Al-Quran itu melaknat orang tu balik. Ya. Jadi hati-hati. Ya. Jadi perkara ketiga ialah kita mentadabbur isi Al-Quran. Ya. Yang keempat, hendaklah kita mengamalkan Al-Quran itu, mengamalkan kehendak isi pati apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah dan di dalamnya banyak terkandung pengajaran dan juga undang-undang untuk kita. Ataupun senang sebut sebagai dustur lah. Dustur ni buku undang-undang lah. Cuma Al-Quran ni dia bukanlah macam Perlembagaan Malaysia tu. Ustaz pernah baca tak Ustaz Perlembagaan Malaysia? Ana pernah lah juga. Ya. Pernah lah juga Ana cuba baca perlembagaan. Penin. Jadual ke-9. Senarai 11. Senarai negeri-negeri. Duk pening kepala yang bacanya. Pasal bahasa undang-undang. Ya. Jadi Al-Quran itu walaupun di kitab undang-undang, dia bukan macam Perlembagaan Negara Malaysia kita. Tetapi dia memang perlembagaan. Di dalamnya ada do and don'ts. Ada perkara wajib, ada perkara haram. Ya. Ada perkara boleh, ada perkara tak boleh. Hubungan antara bangsa bagaimana.
dan menyelesaikan masalah keluarga bagaimana, hukum macam-macam lah. Sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Sebab tu pernah ada orang dia kata, saya nak tanya kamu lah, apa dia? Kamu kata dalam Al-Quran itu semua ada benda. Kamu nak buat apa pun ada panduan dalam Al-Quran. Betul tak? Betul orang tu kata. Okey, kalau macam gitu boleh tak kamu tunjuk ke saya cara membuat teh tarik dan roti canai paling sedap dalam dunia? Tunjukkan dalam Al-Quran tu kat mana cara membuat teh tarik dan roti canai yang paling sedap dalam dunia. Penin kepala kawan tu. Mencari member balik ke rumah, buka daripada halaman 1 sampai halaman akhir. Tak jumpa nama roti canai. Ya? Roti paratha lagi tak jumpa lah ustaz. Ya? Teh tarik pun tak jumpa. Penin kepala member. Sedangkan sebenarnya jawapan dia ada. Dalam Al-Quran jawapan dia. Sebab tu dalam Al-Quran ni kalau kita belajar, ada benda yang bersifat umum, ada benda yang bersifat khusus. Ada yang benda yang bersifat jelas, ada yang bersifat kesamaran. Mutasyabihah. Jadi apabila orang tanya cara nak buat roti canai dan teh tarik paling sedap dalam dunia, ada jawapan dia dalam Al-Quran. 2 kali Allah sebut di dalam Al-Quran. Satu surah An-Nahl, ayat An-Nahli ayat kalau tak salah ayat 43 dengan Al-Anbiya ayat 7 kalau tak salah saya. Allah sebut fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu kepada ahlinya, orang yang tahu kalau kamu tak tahu dalam satu perkara. Tak tahu buat roti canai, pergi cari tukang roti canai. Jangan pergi cari tukang rumah. Tak tahu buat teh tarik, cari orang yang pandai buat teh tarik. Bukan cari orang yang pandai buat jalan. Itu cara Allah Ta'ala mengajar. Jadi ada jawapan dia dalam Al-Quran. Maka beramal dengan Al-Quran ini akan membuatkan kita selamat. Saya teringat bagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi ajma'in pada zaman dahulu, mereka bila menghafal satu-satu ayat Quran ni Ustaz, contohnya macam Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Ibnu Umar sahabat Nabi yang terkenal, ya. Mereka ni bila hafal satu ayat, ya, hafal satu ayat Al-Quran, maka dia akan cuba praktis dulu kehendak Al-Quran tu. Sampai orang tanya kepada dia, kenapa kamu ni slow menghafal Quran? Orang lain dah baca, dah menghafal sampai 2-3 juzuk, kamu masih lagi 1 juzuk. Contohlah ni, saya bagi contoh. Jawab sahabat ni, aku tidak akan mengubah hafalanku sehinggalah apa yang aku hafal itu telah aku amalkan. Allahu Rabbi. Ya? Malu kita kadang. Kita hafal banyak juga. Surah Yasin insyaAllah hafal lah kot Ustaz. Kita dah lama baca. Ya? Surah Sajadah pun hafal juga. Pasal jadi imam. Nak jadi imam kena hafal surah Sajadah. Lagi apa? Surah Al-Mulk pun kena hafal juga. Pasal lepas isyak sekarang ada setengah surah masjid dia syaratkan baca surah Al-Mulk beramai-ramai. Ya? Jadi banyak juga surah yang dia hafal, tetapi adakah tuntutan daripada apa yang telah dia hafal itu dia amalkan? Inilah satu cabaran kepada kita tuan-tuan. Ya. Amalkan. Walaupun susah, tetapi tidak mustahil. Ya. Dan ada 3S. 3S yang saya belajar daripada sahabat baik saya, Dr. Faisal. Dari Lembaga Zakat Negeri Kedah. Baru ni dia menyampaikan motivasi pagi. Ada 3S yang perlu kita ada untuk membuat suatu perubahan itu. Yang pertama, sikit-sikit. Maknanya kalau kita baca Al-Quran, kalau tak larang nak ambil semua, ambilkan sikit-sikit yang mana paling mudah bagi kita. Yang kedua, start dulu dengan diri sendiri. Jangan suruh orang. Buat satu tabung, contohnya ni Ramadan ni, buat tabung sedekah Ramadan, letak di rumah. Mulakan dengan diri sendiri dulu. Jangan tanya anak, jangan tanya isteri. Ayang dah bubur dah sedekah dalam tabung ni. Belum lagi abang. Tu bila nak letak? Bini kata esok kot. Tu abang dah letak ke belum? Abang pun belum juga. Cerah masa depan lah. Ibda' bin nafsi kata Nabi. Kata apa ni satu ungkapan, anda tak pasti hadis atau tidak, tapi ibda' bin nafsi.
Mulakan dengan diri kamu, jangan suruh orang. Ya. Dan S yang pertama sikit-sikit, S kedua start dengan diri sendiri, S yang ketiga saya lupa, minta maaf. Ya. Tapi maknanya amalkan intipati Al-Quran itu setakat mana yang kita mampu, walaupun dengan sedikit-sedikit. Dan yang kelima, kalau tak salah, yang kelima, Syed Abdul Ala Al-Maududi menyebut setelah kita mengamalkan Al-Quran, hendaklah kita menyampaikan isi Al-Quran kepada orang lain. Tuan-tuan, inilah antara benda yang makin hilang dalam masyarakat kita. Ya. Maksud saya menyampaikan itu adalah kita berkongsi tentang isi pati Al-Quran itu kepada orang, sama ada orang yang kita kenal ataupun yang kita tak kenal. Kita berdakwah sebenarnya. Tapi hari ini betul lah kita dah ada aplikasi WhatsApp. Maka kita sebarkan. Ya betul, tetapi itu cara moden. Tak semua orang akan baca apa yang kita post. Kongsilah isi pati Al-Quran itu dengan keluarga kita. Ya. Dengan sahabat baik kita, kawan-kawan kita, jiran tetangga kita, kongsilah dengan mereka. Kita baca Al-Quran, kita tengok ada satu ayat yang menarik. Contohnya macam pagi tadi saya baca surah apa namanya, kalau tak salah surah Al-Furqan ayat ke-15. Ya. Allah sebut, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kata Allah, kamu tu semua fakir di sisi Allah. Dan Allah itulah maha kaya lagi maha terpuji. So kita kongsikan. Apa maksudnya Allah kata kamu ni fakir di sisi aku, kata Allah. Makna fakir ni adalah orang yang memerlukan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang tu kaya, pangkat Tang Sri, Datuk Seri, Tun, doktor pakar. Anak ada 10 doktor pakar. Seorang pakar jantung, seorang pakar ENT, seorang pakar itu, pakar ini. Tetap orang itu disebut sebagai fakir di sisi Allah. Sebab bila doktor pakar tu pun, kalau dia sakit, dia perlukan orang lain untuk mengubat dia. Orang yang kuat, bila Allah Ta'ala uji dia dengan sakit kaki, tak boleh berdiri, lemah jadinya. Maka dengan itu menjadikan kita rasa rendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taklah kita nunjuk ego kita dengan Allah. Hari ini ramai orang ego dengan Allah. Ramai orang berlagak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta maaf kalau saya terkasar bahasa. Kadang rumah sebelah masjid, rumah depan masjid, rumah belakang surau, Ustaz. Corong pembesar suara nala ke rumah dia sampai kucing tu terjagalah azan Allahu Akbar. Kucing terjagalah. Tuan rumah elok tidur. Tak sombongkah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tak sombong ke kopi itu? Ya? Nanti dia katalah, Ustaz, semayang jemaah di masjid surau ni kan ke fardu kifayah, Ustaz. Teman tak pergi, tak salah mana pun. Pesek, janji ada orang tegakkan solat fardu jemaah tu dah selesai lah. Inilah pemikiran, ya. Kalau semua orang berpemikiran kopi itu, jahannam lah agama kita ni, tuan-tuan. Fardu kifayah, jangan seorang buat, semua tak payah. Tapi kita kena letak fardu kifayah, aku tak buat, semua payah. Baru kita akan buat. Cuba kita fikirkan kopi itu. Dalam bagaimana kita nak menyampaikan Islam supaya tidak ada lagi kesombongan dalam masyarakat kita ni. Bulan Ramadan, pernah Ustaz Ana sedih benar tengok. Ada satu hamba Allah ni. Tiap-tiap petang dia akan datang ambil bubur lambuk di surau. Ya. Dia akan ambil bubur lambuk, memang tahu dah. Tapi anda tak nampak dia solat jemaah asar di surau. Pernah sekali tu, kita solat asar, bubur lambuk baru sampai, nampak dia lalu dengan kereta dia slow depan surau. Mata nengok surau. Lepas tu terus. Pasal dia tak nampak bubur lambuk tu lagi atas meja. Lepas tu dia patah balik. Ya, tengok ada bubur lambuk ke belum. Datang hanya semata-mata untuk ambil bubur lambuk. Bukan salah. Tetapi alangkah baiknya kalau orang itu tadi duduk bersama-sama solat berjamaah sebelum ambil bubur lambuk. Jadi tugas siapa nak
nak menyampaikan Islam kepada orang tu. Sebab tu dakwah ni, kalau kita menekuni dakwah, dia ada dua pembahagian dakwah, ya. Dakwah kepada orang bukan Islam disebut sebagai dakwah Islamiyah, nak Islamkan orang tu, ya. Dakwah kepada sesama Islam, lahir-lahir Islam dah, nama Muhammad bin Abdullah sama macam nama Nabi. Itu, tetapi perangai masya-Allah atas sikit, baik sikit daripada jin. Nama hebat dah, tapi perangai baik sikit daripada jin. Jin kata aku pun tak apa kamu, katanya, ya. Maka dakwah kepada sesama Islam yang tak nak solat, yang tak nak tutup aurat, yang masih mengamalkan riba, yang masih begitu begini, buat-buat perkara yang Allah larang, itu namanya dakwah islahiyah. Dakwah meningkatkan keislaman orang itu, naik taraf dia daripada seorang muslim menjadi seorang mukmin, mukmin menjadi muttaqin, muttaqin menjadi muhsinin dan sebagainya lagi, hinggalah sampai ke taraf yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, kalau kita ikut apa yang disebut oleh Syed Abul Ala Al-Maududi tadi, maka kita akan dapati kita ni duduk di tangga keberapa, Ustaz? Daripada tangga pertama anda sebut balik belajar Al-Quran. Okey, anda dah belajar dah, Ustaz. Dah 4 tahun dah belajar. Alhamdulillah. Okey, baca tak? Tu. Cuba buat checklist. Baca tak? Baca ni bacalah, Ustaz. Tapi tak nak dengar tapi. Kalau kata baca, mesti hari-hari baca. Without miss. Orang putih kata without miss. Tak boleh termiss. Tuan-tuan, kalau kita tak makan sehari, kita rasa apa? Lapar kan? Oi, orang Perak kata lapar dik-dik. Ada ke istilah tu, Ustaz, di Kelantan? Ya? Lapar benar. Ya? Sampai kenaling tangan tu, kenaling ketor kopi tu. Pasal darah, gula kurang. Jadi kalau kita tak boleh miss makan, mengaji pun tak boleh miss. Pasal itu adalah makanan rohani kita. Perasan tak perasan, dalam Al-Quran ada huruf halqum, ya. Ada 6 huruf disebut halqi, amzaha, ainha, ghain, kha. Tidak ada dalam dunia ini huruf-huruf itu digunakan. Cuba tu dalam bahasa Melayu ada tak huruf kha? Mana ada? Huruf ghain, mana ada? Huruf ain, mana ada? Itu pinjaman daripada Arab. Kita guna ain tu pinjaman daripada huruf Arab, ya. Maka huruf-huruf halqum ini antaranya untuk membantu proses pernafasan kita, Ustaz, ya. Jadi orang yang baca Al-Quran, dia menyihatkan dirinya, dan ada kajian dibuat oleh saintis di Malaysia, antara benda yang membantu kita untuk tidak menjadi nyanyuk. Minta maaf cakap lah, nyanyuk ni maknanya lupa. Kita baca Quran, apalagi kalau menghafal Quran. Kita di mana? Yang ketiga, amal ke tidak ni? Kita tadabbur ke tidak? Kita tadabbur ke tidak Al-Quran? Ke baca saja? Tak tahu apa ke benda, baca saja, ya. Itu yang kadang cerita ayat sedih, baca dengan nada gembira. Cerita gembira, baca dengan nada sedih. Dia bagi belasah saja. Tuan-tuan, Aisyah radhiyallahu anha sebut bagaimana Nabi SAW ketika membaca Al-Quran, jumpa dengan ayat gembira, Nabi akan menggembira. Tentang syurga, Nabi akan gembira. Sebab syurga tu tempat gembira kan? Ni baca ayat syurga tapi nitik air mata, pakai hair. Sedih dia baca ayat syurga. Tak boleh huruf itu. Ya? Yang keempat, dah hamal ke belum? Dah hamil ke belum Al-Quran ni? Cuba buat checklist. Aku ni dah beramal ke belum dengan Al-Quran? Antara tuntutan Al-Quran, ambil apa namanya, yang mudah-mudah. Al-Quran kata hendaklah kamu solat waktu pada waktunya, ya. Inna solat kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Solat pada waktu-waktunya. Aku ni solat pada waktunya ke ataupun di hujung waktu? Aduh. Itu buat checklist, ya. Zuhur masuk pukul 1.17 contoh. Aku sembahyang Zuhur pukul 3.50 dekat nak asar. Cerah masa depan. Amalan dia jamak selalu, ya. Zosa. Itu bukan ikut Al-Quran tu. Ada checklist dia buat. Kita boleh buat. Mula-mula ni kita buat 5 dulu. Al-Quran kata hendaklah kamu melembutkan bahasa dengan ibu ayah, ya. Wala taqul lahuma uffin, jangan kamu berkata kasar dengan kedua ibu ayah. Uffin ni dan sebagainya. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan ibu ayah? Lembut ke keras? Kalau lembut, okey. Kalau masih lagi keras, tak patuh Al-Quran. Banyak lagi tu, ya. Buatlah checklist.
Wa atizal qurba haqqahu. Orang yang memberi kepada kaum kerabat hak mereka. Kita menyantuni tak kepada kaum kerabat kita? Ke pakcik kita di kampung buka puasa pun minta ke jiran tetangga. Padahal kita di Kuala Lumpur makan kemana sedap lagi. Kita tak masuk lagi dalam kategori orang yang beramal dengan Al-Quran. Cuba kena buat checklist tuan-tuan ya. Yang kelima, adakah kita masuk dalam kategori orang yang menyampaikan Al-Quran? Disifati Al-Quran. Kalau dah, alhamdulillah. Tak semestinya banyak. Balighu anni walau ayah, kata Nabi. Sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Satu hari kita ambil satu cukuplah. Hari ni aku nak berkongsi kelebihan sedekah. Ceritalah. Masuk Facebook, masuk dalam Instagram, sembang dengan orang surau. Tahu tak kamu dalam bulan Ramadan ni Nabi bersedekah lebih laju daripada angin yang bertiup dengan kencang. Tahu tidak? Cakap apa itu. Mana kita kongsi kehebatan ilmu Al-Quran itu dengan orang lain. Jadi kalau kita sudah membuat kelima-lima ni, maka natijahnya kita akan rasa sendiri tuan-tuan ya. Takwa itu bukan benda yang boleh kita buat-buat. Takwa adalah satu proses yang berjalan secara paralel, orang putih sebut ya, secara beriringan. Sama seperti kita menjadi pandai. Daripada kecil kita belajar ABC, 1, 2, 3, belajar darab, campur, tolak dan sebagainya, bahagi sampai kita masuk sekolah menengah, sampai kita masuk universiti, sampai kita keluar. Kita dapat lihat tak perkembangan kemahiran kita dalam kehidupan hingga membentuk diri kita sekarang ini. Maka proses takwa juga adalah begitu. Kalau orang dia concern tentang ilmu dunia, concern tentang pendapatan bulanan dia, concern tentang harta yang dia ada, concern tentang masa depan anak-anak dia kalau dia mati. Bagaimana pula dengan kita? Adakah kita concern tentang tahap ilmu agama yang kita ada? Maksud ilmu agama ni ilmu akhirat. Ya. Memang duniawi itu juga part of agama, ya. Bukan dipisahkan. Tetapi maksud saya bagaimana kita menguasai ilmu akidah. Bagaimana kita menguasai ilmu syariah. Bukanlah sampai kita nak jadi alim, ulama yang boleh keluarkan mentarjih hukum dan sebagainya. Tetapi kalau dulu kita hanya boleh membaca Al-Quran, tuan-tuan hari ni kita dah boleh lah tahulah sebuah sedikit bahasa Arab tu ya. Itu maksud saya ya. Kalau dulu kita hanya bersedekah RM1 sehari, mungkin sekarang ni dah jadi RM2-3 sehari. Mana ada tak improvisasi dari sudut penghayatan agama dalam kehidupan kita? Kalau dulu kita hanya semayang 5 waktu sahaja sehari semalam, adakah sudah ditambah dengan solat-solat nawafil, solat-solat yang banyak itu, qabliyah, ba'diyah, ya, witirnya dan sebagainya. Kalau ada berlaku pertambahan dalam amalan, itu tanda-tanda kita menuju kepada ketakwaan. Sebab ketakwaan ini bukan satu proses yang macam kopi, buat terus jadi, tak. Dia mesti melalui tahapan demi tahapan dan hanya orang yang melaluinya sajalah yang akan merasainya, tuan-tuan. Jadi saya rasa cukuplah sedikit sebanyak yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Ustaz Najman, saya mohon ampun kalau ada terkurang di mana-mana. Yang baik daripada Allah, yang kurang itu atas kelemahan saya, mohon ampun dan maaf. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qali hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Ustaz, kita Allahu Akbar, kita dalam baru pusingan pertama baru Ustaz. Oh ya ke? Kena habis. Saya pun seronok dengan Ustaz duk berceramah, lupa nak cut tu rasa sayang. Jadi gitu. Sebab kita tahulah macam Ustaz dah bawakan depan kita Syiarun Nubalak tu, depan kita dah sekarang ceramah Ustaz. Alhamdulillah. Allahu Akbar kan. Sebab jarang kita nak bedah kitab ni. Sekali-sekala dapat dengar orang baca kitab Syiarun Nubalak ni rasa seronok. Alhamdulillah. Saya pun tadi ada buka jugalah kalau ada sahabat-sahabat kita untuk bertanyakan soalan. Di ruangan chat tu rasanya tak ada. Kemudian mungkin ada yang nak bertanya terus lah kot. Siapa-siapa yang nak bertanya terus bolehlah. Saya ada juga listkan beberapa soalan. Sebelum saya soal, Ustaz dah jawab Ustaz. Soalan yang saya list tu semua Ustaz dah jawab. Ada tinggal satu je lagi.
Allahu Rabbi. Allahu Akbar. Apabila Ustaz menyatakan tadi, ni sambil-sambil kita tunggu soalan daripada kawan-kawan kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Kan bacalah Quran kerana sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada kita di hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada kita. Jadi nak baca Quran, kita kena jadi seorang yang bersahabat dengan Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu akan datang kepada kita di hari kiamat untuk memberi syafaat. Jadi Ustaz, untuk menggalakkan lagi kita ni suka baca Quran dan bersahabat dengan Al-Quran, kalau boleh Ustaz, cerita kenapakah syafaat pertolongan Al-Quran untuk kita di hari kiamat ni, insya-Allah. Silakan Ustaz. Okay, terima kasih Ustaz Najman. Sebenarnya Ustaz Najman pun boleh jawab soalan tu ya. Manusia dari atas dunia sampailah selepas kita mati nanti di hari akhirat terutamanya, kita tidak boleh hidup tanpa mendapat bantuan daripada orang lain. Ya. Cuba kita lihat masa kita lahir, kita tak macam haiwan. Haiwan dia lahir dia turun, dia gerak-gerak mana, dia turun berlari. Tak, kita perlukan dipampered oleh orang lain. Kita perlu dimakan, diberi makan, disuapkan susu, diberikan pakaian. Sampailah kita besar, sampai umur kita dah dewasa, kita rasa kita dah berdikari sekarang pun, kita masih perlukan orang lain. Contohnya balik rumah, kita perlukan isteri kita. Sampai kita mati, apa lagi lah. Ya. Sebab tu, lepas kita mati pun kita mengharapkan doa daripada anak-anak yang soleh untuk membantu kita di alam barzakh, dan kita menghadap Allah Ta'ala nanti, kita bawa amal soleh. Belum tentu amal soleh itu cukup untuk melayakkan kita masuk ke dalam syurga Allah. Malah yang paling kita bimbang ialah amal soleh kita itu akan habis pahalanya, diambil oleh orang-orang yang wal'ayazubillah kita zalimi atas dunia. Yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih Imam Al-Bukhari, bagaimana Nabi sebut manusia yang fakir di hari akhirat, dia kembali kepada Allah membawa pahala solat, pahala sedekah, pahala puasa dan sebagainya, tetapi pahala-pahala itu habis diambil oleh mereka yang dulunya di atas dunia dia zalimi mereka. Sebab itu orang yang berada di tampuk kekuasaan, orang yang diberikan amanah kepercayaan menjadi ketua, Allah bagi besar tanggungjawab dia Ustaz ya. Kita yang jadi ibu, yang jadi ayah ni pun besar tanggungjawab kita. Kalau kita zalim kepada orang di bawah kita, wal'ayazubillah, takut habis pahala kita diambil oleh mereka. Pahala kena transfer ke mereka, dan bila habis pahala, dosa mereka ditransfer kepada akaun orang itu. Wal'ayazubillah. Jadi fakir ya. Maka tuan-tuan, muflis. Jadi muflis ya. Muflis terus. Bukan fakir, muflis terus. Ya. Sebab itu antara perkara yang boleh menolong kita ialah Al-Quran itu sebagai penolong. Syafaat itu adalah penolong. Dia bukan, pahala itu satu hal. Pahala itu satu hal. Kita baca Quran, memang Nabi sebut orang yang baca Quran satu huruf satu diberi 10 pahala. Itu memang betul, ada hadisnya. Tetapi Al-Quran itu bukan sekadar satu huruf dapat 10 pahala. Tetapi dia sebagai satu entiti, kalau kita sebut macam lawyer lah, dia terpisah, tapi nanti dia akan datang untuk bantu kita. Dalam keadaan orang itu mungkin dah habis pahala dia Ustaz. Dah habis pahala dia, bagi ke orang, akhirnya dia dah pasrah. Aku ni gamaknya, tak tahulah apa nak buat ni, pahala dah habis. Macam kita lah nak balik kampung, tiket dah habis, tiba-tiba kawan telefon, "Yuk, kamu di mana yuk?" "Aku dekat stesen bas, nak balik kampung, tiket dah habis, nampak kali tahun ni beraya di Kuala Lumpur lah aku." Tiba-tiba kawan kata, "Mama, aku ambil kamu. Ada satu lagi kosong kereta aku ni, kamu boleh balik." Itulah dia perumpamaan syafaat daripada Al-Quran. Dia adalah datang kepada kita untuk bantu. Dia membantu kita sebagai lawyer kita, sebagai orang yang menyelamatkan kita. Tuan-tuan tak nak ke benda ni tuan-tuan? Kalau tak nak, saya tak tahu nak kata apalah ya. Sebab tu saya kadang saya tak tahu orang lain, tapi ana Ustaz kadang ana buka Al-Quran, ana cakap pada Al-Quran, "Wahai Al-Quran, bantulah aku di hari akhirat besok. Engkaulah pemberi syafaat dengan izin Allah." Kita nak Al-Quran itu syafaatkan kita.
Pasal tu kita kena baik dengan Quran atas dunia ni. Kita kena baca Quran atas ni. Supaya esok akhirat dia cari mana dia orang yang baca Quran atas dunia dulu. Itu pemberi syafaat ni besar sebenarnya tuan-tuan. Kita tak tahu mungkin kita masuk syurga bukan kerana amal solat kita. Tetapi kerana Al-Quran itu membawa kita ke syurga insyaAllah. Banyak sikit lah. Ustaz boleh tambah lagi lah. Alhamdulillah Ustaz. Kita Ustaz bercakap dengan Al-Quran tadi. Sebenarnya dia ada satu kisah lah. Sukalah untuk kita sambil-sambil menunggu ni kalau ada lagi soalan. Yeah. Ana kongsilah untuk sahabat-sahabat semua. Diceritakan kepada saya oleh Ustaz Rafi'i kita, skuad pengurusan jenazah Malaysia. Satu kali tu skuad ni pergi nak menguruskan satu jenazah. Jadi bila keadaan kubur lama yang terlalu rapat menyebabkan yang menggali kubur tadi terkena kepada kubur lama tadi, kubur sebelah. Yang kabarnya sudah meninggal lebih kurang dalam 5 tahun lah. Jadi bila pecah tu, liang lahat tu pecah, tembus, jadi terhembur bau wangi yang sangat harum Ustaz. Allahu Rabbi. Harum sungguh. Menyebabkan orang ramai, skuad ni pergi bertanya kan, nak carilah siapa lagi warisnya yang ada. Jadi Alhamdulillah dipertemukan dengan isteri kepada arwah tersebutlah. Jadi mereka terus pergi ke rumah arwah dan bertanyakan tentang amalan. Apakah amalan yang biasa arwah buat sehingga kami tercium bau yang sangat harum pada kuburnya. Jadi arwah si isteri ini nampaknya mencari-carilah apa amalan special yang dibuat oleh suaminya. Kemudian bila tak ada benda yang nak diceritakan, jadi Ustaz Rafi'i ni kata kalau ilmu kita lah, orang yang mendapat wangian di syurga ini adalah di kuburnya ini adalah orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Sebab ada satu hadis Nabi SAW sebut Al-Quran itu bila kita di alam barzakh, dia akan datang dengan membawa segugus ataupun sejambat bunga raihan daripada syurga lalu diletakkan di atas dada kita. Jadi bila diceritakan begitu, disebutkan Al-Quran, maka si isteri ini kembali ke biliknya dan mengeluarkan satu Al-Quran yang agak lusuh lah. Dia kata itulah Al-Quran arwah. Lalu bila dibuka, diberikan kepada Ustaz Rafi'i, bila dibuka Al-Quran itu, nampak Al-Quran itu macam begitu lusuh dan kulitnya tu macam terkena air lah. Jadi dia kata itulah Al-Quran arwah ni, dan nampak macam kesan air itulah air matanya ketika membacakan Al-Quran. Jadi jawab Ustaz Rafi'i, dia kata kalau macam tu dia memang ahli Quran lah. Kalau Ustaz nak tahu, arwah tak pandai baca Quran. Arwah tak pandai baca Quran. Jadi setiap malam dia bangun tahajud, dia akan pegang Quran dengan payah, dengan kita kata watata' tadi. Dengan penuh kepayahan dan tangisan air mata jatuh di atas Al-Quran itu menyebabkan Al-Quran itu nampak lusuh. Dan dia menangis, dia kata ruginya aku kerana aku tidak dapat membaca Al-Quran. Jadi Alhamdulillah kalau begitu Ustaz, kata dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima munajat arwah dan Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan sahabatnya di kubur. Allahu Akbar. Jadi itulah yang kita katakan Al-Quran ini sebahagiannya menjadikan syafaat buat kita di alam barzakh. Ya'ti yaumal qiyamah, maknanya selepas daripada kematian kita, itulah hari akhirat untuk kita di barzakh dan juga di akhirat yang sebenar insya-Allah. Jadi yang nak tunggu-tunggu jawapan soalan daripada para sahabat kita ni tak ada juga Ustaz. Tak apa. Untuk akhirnya Ustaz, sepatah sikit je daripada Ustaz sebagai penutupnya, mungkin kita boleh tutup dengan kata-kata terakhir daripada Ustaz sebelum kita tutup majlis ini insya-Allah. Baiklah, terima kasih Ustaz Najman dan semua peserta kita dalam program Wacana Minda pada pagi ini. Saya mengucapkan
tahniah kepada kita kerana kita dapat sama-sama menekuni program ini sampai habis. Dan apa yang telah kita dengar tadi, kita sama-sama praktiskan, ya, praktiskan setakat yang kita mampu. Kerana Allah Ta'ala nak lihat kita jadi baik, dan perkara itu kita kena usahakan sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu sehinggalah mereka sendiri yang berusaha mengubah apa yang ada pada diri mereka. Maka kalau kita hari ini sudah sedar kita belum menguasai ilmu Al-Quran, belum pandai membaca, sudah baca tapi belum secara istiqamah, sudah istiqamah tapi belum kerap, ataupun perlu lagi kita tambah lagi jumlah harian dan jumlah halayannya. Dan kita sudah baca tapi kita kurang beramal dengan Al-Quran. Kita dah amal tapi masih banyak yang tidak kita kongsikan dengan orang lain. Maka kita perbaiki. Ya. Saya menyarankan diri saya dan tuan-tuan, kita buatlah checklist. Checklist tu tak perlulah kita nak malu. Ya. Buat checklist, kita senaraikan di manakah kedudukan kita pada hari ini. Sama lah Ustaz, kadang-kadang kita masuk office, kita rasa serabut kepala kita. Banyak kerja nak buat, bos suruh buat itu, buat ni, buat itu, buat ni. Kita rasa macam banyak sangat. Maka petuanya mudah saja. Duduk, ambil pen, ambil kertas, buat checklist. Things to do today. Ya, hari ni 30 ke 29 April, apa nak buat hari ni? 1, hantar report. 2, call encik nenek. 3, siapkan. Jadi kita buat checklist lah, daripada yang otak kita rasa serabut tu, alah ada 4 je pun kerja yang bos suruh buat. Maka checklist ni penting untuk kita amalkan, bukan sekadar dalam dunia pekerjaan, tetapi juga dalam dunia beramal dengan Al-Quran. Ya, jadi mudah-mudahan Allah memberkati saya dan juga tuan-tuan, memberikan kita kekuatan untuk beramal dengan apa yang telah kita pelajari. Saya mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangan di mana-mana. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qali hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis dengan segala hormatnya merakamkan ribuan, banyak-banyak terima kasihlah Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan usaha penyampaian Ustaz tadi dibalas dengan balasan pahala yang berlipat kali ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk akhirnya program ini dirakam, insya-Allah kita akan buat sedikit editing dan kita akan masukkan dalam channel YouTube rasmi sekolah. Jadi bersempena dengan bulan Ramadan ini, kita ada program khusus di YouTube sekolah SK Kepong ini. Kita ada siri-siri tazkirah dan kita akan masukkan sekali lah untuk video ceramah ini. Jadi saya mohon kepada rakan-rakan semua, sebarkanlah, share lah link ini, share lah isi-isi ceramah yang Ustaz kata tadi, sampaikan tadi. Jadi share, sampaikan yang tuan-tuan buat itu. Mudah-mudahan kalau orang yang mendengar itu beramal dengan apa yang kita kongsikan, kita akan dapat pahala seperti mana yang dia buat. Kan? Sebab kita menganjurkan orang untuk berbuat kebaikan. Jadi sama-samalah. Saya pun alhamdulillah daripada 70 orang yang subscribe, yang mengikut YouTube kita. Saya ingat semalam dah jadi 100 lebih dah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada usaha yang tuan-tuan buat. Saya tengok Ustaz Hamizul pun dah follow kita punya channel. Terima kasih Ustaz. Okay. Jadi sekadar itu sahaja, kita sudahi dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri in. Minta maaf Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Ada satu lagi. Ya. Yeah. Kita nak sampaikan sijil kepada Ustaz. Ada sedikit cendera hati, kemudian apa yang boleh kita tunjukkan di alam maya ini, kita boleh sampaikan sijil untuk Ustaz, penghargaan daripada pihak sekolah kepada Ustaz Hamizul. Silakan kita paparkan sijil penghargaan. Saya harap Ustaz terimalah.
Ya, terima kasih. Okay, InsyaAllah Kak, sijil ini akan menyusul Ustaz bersama dengan cenderahati yang lain insyaAllah. InsyaAllah. Jadi sekadar itu sahaja aku liqauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ila liqa' ma'assalamah. Bahagianya langit dan bumi saat tiba bulan yang suci, berkah berlimpah rahmat